Terima kasih diucapkan kepada Encik Zaki selaku pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Timbalan Pengarah Bahagian Kurikulum Dr. Syahiza Ahmad Zainuddin dan juga semua para peserta yang hadir pada petang ini. Alhamdulillah, pertama kalinya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput kami lah, saya dan juga Dr. Fik untuk bersama-sama pada hari ini. Kita datang bukan untuk mengajar, tapi kita datang untuk sharing, berkongsi apa yang kita ada, dan mungkin tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada hari ini mungkin ilmunya lagi lebih daripada saya. Mungkin kita boleh bertukar-tukar knowledge sesama kita. Okey, insya-Allah saya cuba bagi yang terbaik untuk hari ini berkaitan dengan penganjuran acara. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan perempuan yang berada di hadapan saya ni dah banyak dah organize event-event yang besar-besar pun. Mahupun yang kecil ataupun yang besar, peringkat tempatan ataupun international, memang tuan-tuan dah pernah alami. Ada tak sesiapa yang dalam ni yang tak pernah menganjurkan apa-apa pun acara sukan? Ada? Ada kan? Saya percaya dan yakin tuan-tuan yang ada di depan saya pada hari ini semuanya hebat-hebat dan boleh mengendalikan acara sukan di acara sama ada tempatan ataupun international dengan sangat-sangat baik. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada peserta yang berada di atas talian. Walaupun kalian berada jauh daripada sini, insya-Allah kita cuba sampaikan ilmu tu kepada kalian yang berada di atas talian. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, petang ni kita tak nak terlalu formal. Kita nak santai-santai je. Biasalah kan, boleh saya move around? Tak ada masalah biasalah kan, petang-petang ni dia energi dia dah berkurang. Kalau pagi tadi energi dia masih bersemangat, masih bertenaga, tetapi petang ni dia macam dah makin merosot. Tapi tak apa tuan-tuan dan perempuan, boleh tak saya mulakan majlis kita pada pagi ini dengan membuat satu laungan? Boleh? Saya nak tuan-tuan participate dengan laungan ni. Macam mana caranya? Begini, mudah sahaja. Okey, bila saya kata pagi, tuan-tuan harus sahut laungan saya itu dengan pagi-pagi. Tapi saya nak dengan penuh semangat. Kenapa pagi tuan-tuan? Semangat pagi. Kita nak tuan dan perempuan yang berada di dalam ni masih dalam keadaan yang bersemangat, bertenaga seperti berada di keadaan di pagi hari. Boleh? Yang di talian pun, di atas talian pun boleh ikut. Kalau nak ikut, tak ada masalah. Okey, saya nak tuan-tuan dan perempuan yang berada di hadapan saya ni untuk berdiri, untuk kita lagi bersemangat, untuk kita laungkan semangat pagi kita ni. Boleh? Bagus semuanya. Bersemangat. Alright? Walaupun di petang hari. Alright? Ready semua? Ready? Alhamdulillah. Pagi. Okay, one more time. Dia tak cukup lagi tu. Tak sampai tahap ketiga. Baru satu. Okay? Oh, kenyang. Ini yang bahaya ni. Bila kenyang, dia punya mata tu akan makin layu-layu di petang hari. Okay. Pagi. Okay, one more time. Live. Ini last. Yang ini saya nak paling. Okay, kita gegarkan Dewan Patah Wali Patah Wali nama Dewan ni. Dewan Patah Wali ni di petang ni. Okay. 1, 2, 3. Pagi. Alhamdulillah, beri tepukan kepada anda sendiri. Okey. Semangat ini yang kita nak ni. Kalau kita nak organize event pun, kita sendiri pun kena ada semangat. Kalau kita tak ada semangat untuk menguruskan event, tak kisah event tu berbentuk akademik, kita semangat. Okey. Kita ada semangat tu sampai kita mencapai matlamat yang kita inginkan. Sebab bila kita bercakap tentang pengurusan ataupun kita mengendalikan apa-apa sahaja event, yang paling penting adalah kita nak capai matlamat yang kita dah tetapkan di awal lagi. Okey? Okey, boleh semua dah bersedia untuk sharing session kita pada hari ini? Alright, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak? Okey. Okey tuan-tuan, sebelum tu moleklah
saya memperkenalkan diri saya ya. Saya adalah Siti Hanariah binti Mansur, merupakan salah seorang pensyarah Sains Sukan dan Rekreasi. Dan meja saya juga adalah pengurusan sukan. Kalau nak lebih spesifik, sebenarnya saya mau kepada kepimpinan dan komunikasi. Itu saya spesifik punya area lah. Okey. Kalau kita kata meja, saya memang adalah daripada bidang pengurusan sukan. Okey, berkahwin dan mempunyai 2 orang anak dan alhamdulillah saya dah bersama dengan UiTM sebenarnya baru lagi. Okey, tahun ini insya-Allah masuk tahun ke-5 insya-Allah. Tapi saya memang dari pelajar UiTM, daripada saya diploma, degree, tempat saya belajar. Saya melanjutkan pelajaran saya ke UKM. Okey, under muda lah. Scholarship muda. Alhamdulillah. Okey. Dan untuk makluman saya juga sama seperti Dr. Ahmad Fikri di mana saya juga merupakan salah seorang tenaga bagi kursus pengurusan sukan kebangsaan. Apa yang saya sampai pada hari ini, ada juga input-input yang saya dapat dari kursus pengurusan sukan kebangsaan, dan apa yang akan saya sampaikan juga hari ini adalah konten itu juga yang saya sampaikan kepada pelajar-pelajar teknologi mas. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita seorang pendidik, setiap kali kita nak mulakan kita punya kelas, kita akan mulakan dengan outcome. Ini outcome apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan perolehi untuk sesi sharing pada ini. Okey, antara outcome dia apa yang at the end of this kursus ataupun sharing yang akan saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang apa tuan-tuan dapat, insya-Allah. Kalau sempat kita akan cover semua, kalau sempat kita tengok mana yang kita boleh. Okey, yang pertamanya kita akan memahami bagaimana cara pengurusan dan penganjuran itu adalah ataupun hasil yang pertama. Yang kedua adalah mengetahui elemen-elemen yang terlibat, okey, yang meliputi pelbagai aspek. Bila kita cakap pengurusan ataupun kita mengendalikan ini, banyak aspek yang akan kita masukkan untuk pastikan kita punya event tu berjalan dengan lancar. Dari segi pentadbirannya, dari segi organisasi, dari segi kebahannya, bagaimana kita nak implement, bagaimana kita nak marketkan kita punya program, macam mana kita nak promosikan program kita dan sebagainya. Apa banyak aspek. Yang ketiga, kita akan mengenal pasti kategori sukan. Sebab tuan-tuan perempuan lebih mahir dan dah tahu tentang kategori sukan. Kalau sempat, kita akan masuk ke hasil yang keempat, iaitu kita nak tahu juga jenis-jenis sistem pertandingan sukan. Ini pun saya rasa tuan-tuan dan perempuan sendiri pun dah familiar sistem pertandingan kita guna pakai. Contohnya sistem markah, sistem masa, and then kita ada penyingkiran, elimination, sistem-sistem yang selalu yang digunakan dalam mengendalikan kejohanan sukan lah. Alright. Seterusnya, hasil yang kelima adalah kita akan mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap sistem pertandingan yang kita guna pakai. So kita kena tengoklah mana sesuai apabila peserta kita jumlah. Bagaimana pula sekiranya kita terlalu ramai, apa pertandingan yang sesuai untuk kita guna. Ini ada perkara-perkara yang kita kena bincang bila kita mengendalikan sesuatu event dengan punya rakan-rakan yang berada dalam struktur organisasi tuan-tuan dan perempuan. Alright. Okay. Baiklah. Ini pengenalan. Tak perlulah kot saya rasa pengenalan ni. Tuan-tuan pun boleh tengok sendirilah. Kalau kita cakap tentang pengurusan sukan, dia akan melibatkan banyak pihak. Banyak agensi yang terlibat. Kalau kita alone, saya yakin banyak
yang kita akan hadapi. Bila kita collaborate with the others people pun with agency, insyaAllah dapat membantu kita dalam banyak perihal, dalam banyak perkara. Itu pentingnya kalau kita dapat kolaborasi dengan mana yang boleh membantu kita. Sama kerajaan, swasta, personal, persendirian dan sebagainya. Boleh, tak ada. Kemudiannya, of course, bila kita cakap penganjuran event, di atas talian boleh dengar suara saya ke? Boleh Okey. Saya tak guna mic, sorry sebab saya suka move around. Kelas pun saya macam ni lah. Bila mengajar, saya akan alright. And then, bila kita cakap tentang pengajaran, itulah melibatkan banyak aspek. Banyak perkara. Alright. So, of course, bila kita nak kendalikan event, kita harus merancang dengan sebaik mungkin. Kenapa kita harus rancang dengan sebaik mungkin? Kerana kita hendak memastikan matlamat kita tercapai. Itu yang nombor satu. Okay. Yang keduanya, kita nak memastikan kita boleh reduce ataupun kita boleh minimizekan any risk ataupun risiko yang boleh jeopardize kita punya event. Itu dia. Sebab tu perancangan itu sangatlah penting. Okey. Kita seterusnya kita beralih kepada konsep acara dan penganjuran acara. Okey, kalau kita tengok sini, ini adalah definisi apa yang dimaksudkan dengan acara. Apakah yang dimaksudkan dengan acara sukan dan pengurusan acara. So, kita terus pergi kepada pengurusan acara. Apakah maksud daripada perspektif ataupun tuan dan perempuan? Apakah maksudkan sebenarnya dengan pengurusan acara? Daripada pandangan anda, dengan pengurusan acara. Sebab tuan-tuan dan perempuan event, tuan-tuan dan perempuan pernah tak kisahlah event peringkat tempatan, international, apa-apa sahaja. Itu adalah pengurusan. Pandangan tuan dan perempuan sendiri, apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan acara? Merancang. Yes, saya dengar perkataan merancang. Siapa nama? Kak Kot. Kot, saya rasa Kak Kot kan? Akak betul. Saya rasa muka semua match ni. Okey, siapa nama? Liz. Okey, Liz, apa yang pendapat Liz ni? Sukan tu apa? Acara tu penganjuran sukan. Penganjuran acara. Penganjuran acara merancang, melaksanakan dan memantau satu majlis atau aktiviti. Ya. Dengan matlamatnya you nak capai apa yang you nak capai lah. Betul. Merancang, mengawal, coordinate. Itu adalah pengurusan conduct event tu. Kena merancang. You kena organize. You kena lead. Kalau tak ada ketua pun nak. And you kena control your events. You always on track. Supaya you ada di landasan yang betul. Bukannya you out of track. Lain yang dirancang. Lain yang akan kita tak betul. Sebab kalau kita satu, kita nak capai apa yang kita nak. Kalau dah keluar landasan, cepat-cepat ambil tindakan, fast action. Kita kena membuat keputusan sewajarnya. Pastikan apa yang berlaku tak keluar landasan. Alright? Okey, ini merupakan badan pengajuran sukan. So, ini kita skip lah tuan-tuan dan perempuan pun dah tahu. Okey, ini adalah penganjuran peringkat pengajuran acara. Seperti yang tuan-tuan dan perempuan tahu, kita ada secara international antarabangsa. Kita ada juga tempatan. Kita ada juga yang swasta. Okey, kalau kita kata antarabangsa, of course lah, Olimpik, FIFA dan sebagainya adalah penganjuran yang besar, sangat besar dan dia punya penonton pun sangat ramai. Okey, penglibatan pun adalah daripada luar negara, melibatkan atlet-atlet ataupun peserta-peserta yang berada di luar negara. Itu adalah antarabangsa. Kalau kita tengok tempatan kebangsaan, okey, terbuka dan tertutup. Okey, menganjurkan acara dalam kategori ini perlu mendapatkan kelulusan daripada Pejabat Putrajaya Sukan dan mendapat kelulusan daripada Persatuan Sukan Kebangsaan. Kalau you nak anjurkan antarabangsa, you kena dapat kelulusan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri dahulu. Alright. Swasta, okey, pun sama juga dengan kebangsaan, kita kena mendapatkan persetujuan daripada Putrajaya Sukan.
Okey, sekarang kita ke slide yang seterusnya berkaitan dengan jenis-jenis penganjuran acara sukan. Kita ada tamasya sukan, ada karnival sukan. Sukan individu tu semua orang dah tahulah kan. Sukan individu. Okey. Apakah bezanya di antara tamasya sukan juga karnival sukan? Apakah bezanya tuan-tuan dan puan-puan? Apakah bezanya tamasya sukan dan sukan? Yes. Tuan? Cik besar. Biasa yang tamasya ni Besar. Bagus. Cuba bagus. Saya tak kata salah. Bagus. Bagus. Betul. Betul. Ada betulnya poin tuan. Tak salah. Kita mencuba. Kalau student saya pun saya suka. Tak apa, you cuba je. Tak ada no wrong, alright. Kita cuba. Yang penting kita untuk cuba. Alright? Okay. Ada lagi yang nak cuba. Apakah yang dimasukkan dengan tamasya dan apakah dimasukkan dengan karnival ataupun apa perbezaan di antara tamasya? dia tahun kau 4 tahun kita ke Cup kan. Cup. Tahun sekali. Okey. Dalam ni dia suka kita. Dia buat. Okey, suka kita. Nama tuan? Cik Khairul Anwar. Cik Khairul Anwar. Kalau peserta di atas kalian pun ada jawapan, boleh tinggalkan di ruangan chat. Kalau sempat saya boleh tengok ruangan chat tu apa jawapan anda yang berada di atas talian. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apakah bezanya? Ini adalah bezanya. Tamasya sukan ini adalah bersifat kompetitif. Okay. Contohnya seperti sukan Olimpik yang ada rules dan sebagainya. Okey, diiktiraf. Okey, ada tamasya sukan. Okey, yang melibatkan sukan prestasi tinggi. Okey, yang sukma sedang berlangsung di Kuala Lumpur salah satu tamasya sukan yang dianjurkan di Malaysia. Okey, apa bezanya dengan karnival? Tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi Hari Sukan Negara? Pernah? Hari Sukan Negara? Ada juga kan event yang dipertandingkan dan ada juga pameran yang dianjurkan ataupun diletak di hashtag Sukan Negara tu. Dipanggil karnival. Dia bukannya semata-mata untuk sukan sahaja. Kalau tamasya sukma, kita tahu okey sukan tu je. Okey? Yang kan. Tapi kalau kita tengok ada pameran, ada expo dan sebagainya kan. Itu apa yang kita panggil sebagai karnival sukan. Okey, sesuatu pesta yang bukan hanya terdiri pada aktiviti sukan, malah boleh termasuk aktiviti-aktiviti lain seperti pameran, seminar, jualan makanan, minuman, cabutan bertuah, persembahan dan sebagainya. Okey, yang mempunyai tujuan yang berkaitan dengan kesukanan. Contohnya karnival sukan rakyat, karnival sukan Kementerian Belia dan Sukan, karnival sukan tempatan dan banyak lagi sebenarnya. Alright? Okey, kalau kita tengok pula sukan individu ni, okey, so banyak sebenarnya sukan-sukan bagi kategori sukan individu ni lah. Alright, tak perlu saya nyatakan di sini. Tuan dan perempuan pun boleh menilai dan boleh dah tahui pun apa yang dimaksudkan dengan sukan individu. Okey, so what is event management? Benda ni sama je tadi. Okey, proses yang melibatkan rancangan. Okey, penilaian. Okay, observation. Semua apa-apa sahaja proses yang kita boleh masukkan, kita masuk. Bukannya limit kepada tiga sahaja. Macam saya selalu tekankan kepada saya, you kena hafal POLC. Apakah POLC tu? Ini dia POLC. Dalam pengurus, kita ada juga elemen-elemen ini ataupun kita panggil sebagai event function. Management function. Sorry, bukan event function. Tetapi event management function. So ada 4. Boleh padam ke ni? Tak apa, dalam slide kejap lagi ada juga. Tapi saya nak... Oh, belah sini. Boleh ke? Okey. Terima kasih. Okey, saya selalu terapkan dekat pelajar saya. Menurut 4 management ni awak kena hafal, saya kata. Sama juga awak menghafal Michael Jackson kena halau balik India Utara. So awak guna awak apa-apa pun, saya kata bukan tuan-tuan dan perempuan. Awak gunalah apa pun awak nak namakan, tapi 4 ini adalah sangat penting dalam kita adaptasikan atau kita gunakan sewaktu kita dalam proses merancang ataupun mengendalikan kita punya penganjuran sukan tu. Apa itu P? P itu adalah
planning. Ya, saya tahu ya, dan yakin tuan nak tahu kan. Okey, ini organizing. Okey, and then kita ada juga L untuk yes, leading. Okey, bagus. Okey, and then kita ada controlling. Okey, so ini adalah 4 management function yang kita boleh masuk dalam what is event management. Okey, kita planning, kita organize, kita lead, kita control dan akhirnya kita akan evaluate sama ada program kita itu berjaya ataupun tidak. Okey, basically inilah dia yang dimaksudkan dengan event management. Ini dia 4 management function yang saya katakan tadi, POLC tu. Okey, planning, of course, semua orang tahu planning. Dalam setiap apa yang kita lakukan, kita kena merancang. Bahkan dalam kehidupan sehari kita pun untuk mengurus diri kita pun okey, kita kena rancangan. Hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku nak buat kebaikan apa? Apa yang aku nak cakap sebenarnya hari ni? Contoh, saya selalu bagi dekat student saya, awak datang ke UiTM, apa nak awak? Awak nak ANC. Apa perancangan awak? Ada awak akan menjumpa pensyarah, awak ikut satu kelas dan sebagainya. Awak bagi apa perancangan awak? Sama juga dalam pasukan. Kita kena merancang event apa yang kita nak buat. Apa objektif event kita? Kalau kita dah ada itu, siapakah kita punya target partisipan kita? Mana kita nak buat? Kita gunakan 5W1 hash. Okay? Why, what, when, how. Okay? Gunakan itu. Kita persoalan dan kita memberi jawapan kepada persoalan yang kita punya. Sama juga hari ni. Oh, hari ni aku nak buat apa? Aku nak pergi kursus kompetensi. Okay, apa matlamat aku kalau aku pergi sini? Aku nak mendapatkan sebanyak ilmu yang boleh contoh. Okey. Perancangan lah. Kena ada perancangan. Perancangan semua diguna pakai dekat mana-mana sahaja. Dekat pentadbiran, pentadbiran UiTM semua. Bahkan di kita pun kena ada perancangan yang teratur untuk kita menjadi seseorang. Okey. Itu perancangan. And then kita pergi organizing. Organizing ini berlaku di mana kita akan mengagih tugasan kepada kita ataupun pekerja-pekerja kita yang terlibat. Okey, dia buat apa, si A buat apa, si Polan akan uruskan. Kita organize semua tu. Siapa yang akan lakukan? Bila perkara ini akan dibuat? Bila kita nak buat meeting dan sebagainya? Kita organize. And then leading. Okey, bila bercakap tentang leading, of course, leading ini adalah kepimpinan. Siapa bos kita? How our boss motivate. Bagaimana motivate kita untuk kita terus semangat untuk bersama-sama beliau mencapai apa yang sepatutnya kita capai. How our boss communicate with us. Okay, sebab itu komunikasi itu sangat penting. Interaction, communication antara leader dan juga subordinate. Okay, mana dia menyampaikan sesuatu informasi kepada dia punya subordinate. Kalau seseorang leader itu tidak mempunyai, saya akan percaya Dr. Fikri dah terangkan, tapi saya sedikitlah. Jika seseorang itu tidak mempunyai communication skill, tak tahu to deliver, tak tahu macam mana dia nak menyampaikan satu maklumat kepada subordinate, bagaimana agaknya apa akan berlaku? Kemungkinan yang diterima tidak bertepatan. Kan? Sebab itulah pentingnya ketua itu. Bukan kedua dia yang perlu komunikasi yang baik. Sebagai subordinate pun kita kena ada komunikasi dengan orang. InsyaAllah bila boleh interact dengan people dengan sebaik mungkin, sebenarnya berjalan dengan lancar. Okay? Itu adalah leading. Alright? Kemudian kita control. Macam katalah, control ini bagi tujuan untuk memastikan apa yang kita lakukan, the progress itu telah ditetapkan. Okay. Kalau kita nak A lah. Okay. Pastikan semua mengikut A. Bukannya tiba-tiba kenapa pergi B? Dah lain. Dia dah keluar daripada landasan. Bila itu berlaku macam saya kata tadi, kena ambil fast action. Cepat. Jangan biarkan dia berlarutan. Nampak je, terus pop. Aku kena discuss dengan siapa ni?
kena berjumpa dengan siapa. You kena tahu dengan siapa you harus tahu permasalahan tersebut. Bagaimana you harus tackle that problem. Right? Itu control. Inilah 4 elemen yang sangat penting dalam menguruskan event yang kita conduct lah. Okay, so seterusnya. Ini merupakan 7 perangkat perancangan acara. So kalau kita tengok yang pertama adalah merangka cadangan dan idea. Yang kedua, kebolehslaksanaan dan membuat keputusan. Okey, peringkat yang ketiga, mempersetujui strategi, struktur dan objektif. Seterusnya adalah merancang secara teratur, memastikan kesempurnaan perancangan acara dan raptai, pembentangan pengelolaan acara dan juga penilaian. Kalau kita tengok dua yang pertama ini adalah stage di mana kita nak keputusan, decision. Okey, event apa yang kita nak buat, mana dan sebagainya. Okey, proses decision, kita akan membuat keputusan. Okey. Stage yang ketiga dan juga kelima, dia merupakan stage di mana kita buat untuk event kita sebelum event kita berlangsung. Stage ke-6 ni adalah D-Day je lah, hari kejadian lah. Hari kejadian event kita tu. Tuan-tuan dan puan nak main woodball esok, okey, orang yang menguruskan woodball tu akan pastikan pada hari kejadian esoknya semua sudah tersedia dengan baik. Okey? Dan akhirnya kita ada penilaian dan belum balas. Selalu orang panggil postmortem. Habis event, okey, kita akan menilai. Bagaimana kita nak menilai? Ada banyak cara. Antaranya adalah peserta kita. Ataupun kita boleh lepas dia habis event, kita boleh buat postmortem among committee member. Okey? Nama kita. Department akan bagi tahu. Okey, untuk department kenderaan semua bagus bos. Okey, tak ada masalah. Cuma kita kekurangan bos pula. Kita kekurangan kenderaan sahaja pada kejadian. Contoh, kes ada 5 tapi ada 4 je sebab bas satu lagi tiba-tiba rosak. Contoh. Postmortem lah yang kita mulai. Untuk kita nambah baik di event yang akan datang. Okey, ada orang habis je event, dia tahu apa. Habis macam tu je. So dia tak boleh lah macam tu. So anda kendalikan event tu, small event ataupun big event, especially big event memang of course you kena buat lah postmortem tu. Walaupun yang kecil, kena juga buat postmortem tu. Okay, sebab inilah learning process. Pada event yang kecil, kita akan tambah baik, kita tambah baik segala apa yang sepatutnya kita tambah baik untuk masa akan datang. Apa juga macam ni kan? Ini nanti saya nak juga maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang patut saya tambahkan. Mungkin ada kekurangan kan? Setiap kekurangan. Benda itu yang kita nak tahu, kita perbaiki untuk akan datang. Sama juga konsep dia dengan penganjuran acara. Okey, masih okey ke semua? Okey dekat talian okey ke? Atas talian okey Okey Oh, saya tak boleh nampak lah dekat atas talian. Alright. Kalau ada gugulan, makanlah Dengan saya tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tak ada masalah. Nak minum boleh, nak ke telefon boleh, tak ada masalah. Alright, ini perangkat yang pertama, merangka cadangan idea. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri apa yang ada kat sini. So untuk perangkat yang pertama, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat adalah perancangan. Dan perlulah adanya perbincangan. Perbincangan sesama komiti. Okey, kalau kita ambil dalam skop yang kecil lah. Tuan-tuan nak buat kejohanan woodball untuk Politeknik Arau. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dah ada dah dia punya struktur organisasi, ketua dan sebagainya. Okey, puan-puan bincang sesama puan-puan dan tuan-tuan. Okey, bila nak buat tu? Okey, ada tak dan sebagainya. Ini yang berlaku untuk peringkat yang pertama. Okey, mengapa nak buat woodball? Instead you boleh buat badminton contoh. Okey, kenapa tuan-tuan nak adakan woodball? Reason kan? Ada sebab. Kenapa? Berbincang. Okey. Kita berbincang, mestilah ada justifikasinya. Okey. Dia ada justifikasi. Kita buat woodball. Kenapa kita tak buat badminton? Kenapa kita tak buat netball? Kenapa kita tak buat bola sepak? Itu cara contoh lah. And then bagaimana cara ini jalankan bila acara tersebut akan dianjurkan. Macam saya katalah berbalik kepada 5, 2, 1 hash itulah.
Okey, bila, bagaimana, siapa, di mana, okey, bagaimana dan sebagainya. Itu yang perempuan dan tuan-tuan kena persoalkan jawab untuk mendapatkan jawapan. Alright? Boleh? Alright, seterusnya. Ini merupakan peringkat yang kedua. Okey, di mana peringkat kedua adalah kebolehaksanaan dan membuat keputusan. Okey, idea yang dicadangkan perlu dinilai. Apa-apa sahaja yang tuan-tuan dan perempuan lontarkan, okey, dalam perbincangan tu, kita kena tanya, adakah event ini betul-betul boleh dilaksanakan? Kalau kita laksanakan, apakah kekangan yang menyekat untuk kita mencapai matlamat? Ataupun tiada langsung dia punya bolehkah kita laksanakan dengan sebaik mungkin? Itu tuan-tuan dan perempuan kena nilai sendiri. Ada boleh dilaksanakan ataupun tidak. Okey, macam yang nombor 2 ni lah. Adakah kekangan yang bakal dihadapi dapat diselesaikan, melibatkan kos-kos, masa, tenaga, wang untuk menyelesaikan kekangan tersebut. Sebab tu bila ada kekangan, tuan-tuan dan perempuan harus berbincang. Adakah kekangan itu boleh diselesaikan? Kalau dapat diselesaikan, apakah alternatif yang boleh diguna pakai untuk kita selesai? Contohlah, nak buat kita tak cukup manpower. Okey, kita tak cukup orang yang boleh membantu kita untuk menguruskan kejohanan woodball. Contoh apa yang kita kan idea, mungkin kita boleh ambil pelajar praktikal untuk membantu, mungkin kita boleh ambil staff yang mana yang terserap untuk dan sebagainya. Itulah berbalik kepada bagaimana untuk kita menangani masalah tersebut. Alright. Usaha. Inilah benda yang saya rangkumkan semuanya. Okey? So far okey Selamat datang Cik. Maaf Cik, dah half dah. Okey? Boleh tanyalah kepada kawan-kawan yang lain yang telah dikongsi bersama tadi. Okey? So ini peringkat yang ketiga, mempersetujui strategi, struktur dan objektif. Okey? Tuan dah ada AJK tuan-tuan, okey, dan sebagainya, okey. Pastikan jawatan kuasa yang ada dalam struktur organisasi tuan-tuan dan perempuan adalah seseorang yang memang ada komitmen, memang bersemangat untuk membantu, memang suka, dia ada passion membantu perempuan. Okey. Itu. Okey, kalau kita mencapai apa yang kita hajatkan, so kita kena bersama on board orang-orang yang sepatutnya lah. Yang sepatutnya. Alright. So, tuan-tuan dan perempuan, okey. Bila peringkat ketiga ni apa yang tuan-tuan dan perempuan kena menetapkan objektif matlamat yang boleh diukur lah. Contoh. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan dan perempuan. Okey. Objektif Karnival Sukan FSR adalah untuk memastikan 1,000 pelajar dapat menghadiri karnival ini. Benda tu boleh diukur tak? 1,000. Boleh, dengan attendance, kehadiran tu kita akan menilai capai tak 1,000 tu. Okey? Itu yang dimaksudkan ukur. Sama je dengan woodball ni, matlamat dia. Pastikan matlamat itu ada sesuatu yang boleh diukur supaya kita boleh share sama ada kita punya itu berjaya ataupun tidak. Okey? Spesifik lagi bagus. Tadi lah. Okey? Itu adalah objektif. Okey? So, bila dah ada objektif, tuan-tuan dan perempuan bolehlah set masa, tarikh dan sebagainya untuk melaksanakan kejohanan tersebut. Okey, bila, di mana dan sebagainya. Okey, dah ada dah semua ini, masuk pada fasa merangka pelan pemasaran. Ini merangkumi semua aspek. Siapa partisipan tuan-tuan dan perempuan? Kalau objektif kita tadi, pelajar FSR kan 1,000. Kita dah tahu peserta adalah daripada kalangan pelajar FSR itu sendiri. Okey? Tetapi tuan-tuan apa peserta, so tuan-tuan kena identify siapa peserta perempuan. Okey, bagaimana benda ini boleh dilaksanakan? Okey, siapa yang boleh jadi sponsor kita untuk menaja kita punya event dan sebagainya. Semua yang kena tuan-tuan dan perempuan bincangkan, inilah masa dia.
Okay, and then juga mendapatkan sumber-sumber keuangan. Okay, tuan-tuan tentang atau kendali ni, kita tak lari daripada keuangan. Itu event. Okay, ada jenis event. Okay, satu orient. Okay, cakap tentang profit oriented ni, kita nak berdasarkan keuntungan. Kita buat event tu, kita nak ada pulangan kepada kita. Okay, kalau kita tapi pulangan ni kita 2,000 extra. Itu profit yang kita dapat. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, break even event. Okay, maksudnya tak ada untung. Tak ada untung, tak ada rugi. Tapi kebanyakan kita sekarang ni betul tak? Kita of course kita nak cari profit oriented punya event. Dan yang ketiga, event ini kita keluar duit memang khas untuk sesuatu convo untuk kita meraihkan pelajar-pelajar tersebut untuk hari edukasi mereka. Kita akan keluarkan duit untuk hari convo mereka. Itu 3 jenis event lah. Okay, selalunya berdasarkan profit oriented. Alright? Untung ada untung. Tengok, convo sekarang kita ada profit dah. Alright? Rangkaian yang keempat, biasalah tuan-tuan, bila kita teori ni, dia mengantuk sikit. Okay? Tapi tak mengantuk lah. Tapi ini teori tu, bila pengurusan management ni, dia banyak pada teori lah. Pagi? Oh, bagus. Masih ingat. Pagi. Okay, alhamdulillah. Masih ingat, okay? Maksudnya tuan-tuan dan perempuan ada kat sini bersama saya lah. Saya tak seorang-seorang lah. Okay, bagus. Alhamdulillah. Okay, merancang secara teratur. Okay. Perancangan yang terperinci dapat dilaksanakan dengan penggunaan carta ahli tugasan, rangkaian kerja yang rumit, senarai semak. Benda-benda ni kan ada. Checklist. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan dengar gancat. Pernah dengar? Gancat. Boleh guna. Gancat ni tuan-tuan perempuan buat dalam bulan pun boleh. Nak buat bulan, buat tahun pun boleh. Tengok kepada kesesuaian event tuan-tuan dan perempuan. Bagaimana rupa gancat ni? Perempuan dan tuan-tuan, search je dekat internet. Hanya gancat ni. Okay, tapi kalau dekat student saya minta student saya prepare satu gancat. Supaya kita boleh nampak yang jelas apa event yang mereka buat dan juga masa mereka ambil berapa lama. Okay, contoh, okay, kenderaan dia akan berfungsi pada bulan berapa. Okay, makanan bila dia punya gerak kerja akan bermula dan bila gerak kerja dia akan berakhir. So kita dah nampak dah carta gerak kerja setiap bahagian tu. Dalam gancat tu kita akan masukkan semua teman yang ada dalam komiti kita. Alright? Itu satu. Okay? Merancang tarikh secara berbalik bermula dari hari acara, mempersetujui carta ahli perancangan beserta tarikh, merujuk carta ahli tersebut. Okay, semua ini perancangan lah. Dia berbalik kepada perancangan. Okay, setiap departmen dia harus mengetahui apakah peranan mereka terhadap event yang akan dikendalikan. Bila mereka ada peranan, mereka tahu apa job scope mereka, mereka tahu apa peranan mereka, setiap ketua dah brief mereka dengan secara terperinci, insya-Allah mereka tahu boleh melaksanakan. Okey, tetapi jika mereka ada yang masih ragu ataupun mereka blur, so head of department ataupun ketua untuk department tu harus membantu. Jangan tinggalkan dia seorang-seorang. Jangan. Bantu dia bagi tahu balik apa sebenarnya perancangan yang dipersetujui, apa yang kena buat. Alright. Setiap ketua unit perlu ada jadual persendirian yang seiring dengan perancangan menyeluruh. Kalau tadi kita boleh nampak untuk ke semua department, tetapi lagi bagus setiap unit tu ada perancangan khas untuk unit mereka sendiri. Ini kalau tuan-tuan dan perempuan rasa setiap ketua harus ada gancat dia sendiri, silakan. Okay. Kalau tuan-tuan rasa cukup gancat satu boleh menampakkan semua departmen dalam setiap gancat, it's okay, terpulang kepada anda semua. Right?
sangat penting. Semua itu kena ada supaya kita tak tertinggal perkara-perkara penting. Alright, ini juga peringkat yang keempat, merancang dan secara teratur. Okey, tetapkan mesyuarat dan perjumpaan utama dalam tempoh yang lebih awal. Ini kena. Okey. And then sentiasa berkongsi maklumat terkini dan berkomunikasi dengan kerap. Again, ada perkataan komunikasi. Sebab tu apa-apa event kita buat, komunikasi itu sangat penting. Sekejap lagi saya ada satu isu yang saya nak tuan-tuan fikirkan. Kenapa permasalahan itu berlaku? Okey. Tapi suka kita tekankan di sini komunikasi, penyampaian, how you convey the information to your subordinate is very important. Okay, tak misinterpret, tak ada masalah maklumat tak sampai dan sebagainya. Okay. Saya suka tekankan kepada pelajar-pelajar saya, even you tak handle event pun, komunikasi you dengan orang sekeliling you sangatlah penting. Okay, terapkan benda tu. Alright, menyemak bajet dengan sistematik mengikut plan yang terperinci menggunakan serai semak. Okey, benda yang tadi juga. Alright. And then masih lagi peringkat yang keempat. Okey, struktur jawatankuasa pengelola acara. Bagi setengah acara, struktur organisasi terdiri daripada staf-staf penting dan dibahagikan kepada unit pasukan. Ini semuanya tuan-tuan dan puan-puan tahulah. Bila kita nak buat event, kita ada kita punya own organisation. Kita punya struktur organisasi kita. Okey, siapa yang akan lead, siapa yang akan jadi penulis, siapa yang akan jadi sutradara, siapa yang akan jadi treasurer, bendahari, apa yang berada di setiap departmen mengikut kepakaran masing-masing. Okey, kalau orang tu dalam makanan, okey, kita letakkan dia bahagian unit makanan. Okey, kalau perlukan teknikal, siapa yang pakar buat dari segi undangnya, rulesnya, permainannya, peralatannya dan sebagainya. Kita kena orang yang boleh bahagian teknikal tersebut berada di dalam kuasa tersebut. Okey? Nak ambil orang masuk situ tak ada masalah. Tapi tuan perempuan kena pastikan orang tersebut diterima oleh orang yang berpengalaman. Supaya orang berpengalaman ini turunkan ilmu kepada orang yang baharu. Okey? Bukannya kita departmen tu kena ada orang yang pakar-pakar je. Orang yang tak ada pengetahuan tentang teknikal ni, kita nak letak mana? Boleh. Kita sedia masuk dalam teknikal dengan syarat orang yang akan memimpin dan akan membantu dia. Okey, supaya dia pun boleh belajar bersama-sama. Itu pentingnya antara orang dan orang baharu. Okey, kalau kita ambil orang berpengalaman, macam mana orang yang baharu ni kan? Alright. Samalah, struktur organisasi tersebut perlu meliputi bidang tugasan dalam sesuatu acara yang menyeluruh. Okey. Okey. So ini antara salah satu contoh. Okey. So saya yakin percaya setiap organisasi dia mempunyai organisasi berbeza-beza. Bawah pengarah mungkin ada A, ada yang A, and then penolong, lepas tu dia ada timbalan-timbalan. Itu bergantung kepada event yang anda kena. Mentuk, Puan Hana, apa departmen yang kena ada? Saya tak tahu apa departmen yang kena ada. You kena tengok event you. Event you kenapa? Of course bendahari adalah, setiausaha tu kena adalah, ketua tu kena adalah, penolong pun kena adalah. Okey, yang bawah-bawah ni, departmen apa yang kena ada? Macam kata woodball, kena teknikal. Okey, persiapan tempat contohnya. Okey, peralatan contohnya. Makan minum, satu departmen akan menguruskan makan minum itu. So depend dengan you punya event yang akan you laksanakan. Okay. Kalau perlu ada license officer ataupun LO, lah. Kalau you melibatkan angsa untuk. Okay. Lah. Kepada event yang you contact. Alright, ini contoh sahaja lah. Kalau ada pengurusan fasiliti, kena adalah apa-apa sahaja departmen yang berada di bawah tersebut. Departmen tersebut. Okey, ini juga adalah peringkat keempat. Okey, peranan dan tanggungjawab. Okey. So bila cakap peranan dan tanggungjawab macam saya kata tadi, saya dah huraikan. Okey, setiap departmen dia tahu peranan dia apa. Jangan sampai over. You dah tahu tugas you sebagai
orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan makanan, awak perlu masuk campur urusan pengangkutan. Contoh, bagi selesai dulu tugas you, bila mereka minta bantuan baru you tolong. Jangannya overrule dia punya tugasan. Okay, you fokus kepada tugasan you makan aja. Okay, melainkan dapatkan maklumat. Okay, transportation kata makan apa yang akan ambil, caterer akan hantarkan. Kalau dan no, kita kena bagi tahu dia. Alah, balik kepada komunikasi. Okay, lagi satu, bila kita dah satu sebuah organisasi ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena profesional. Banyak program, banyak event yang saya terlibat, ada setengahnya yang masing-masing bermasalah. Okey, walhal kita memerlukan satu sama lain. Okey, tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat matlamat yang kita nak capai. Kalau kita bermasa muka tak profesional dalam kita mengalihkan tanggungjawab kita ini adalah satu punca sesuatu yang tu tak berjalan dengan lancar. Sebab tu kalau ada masalah pun melibatkan peran tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bermusuh dengan makanan ni tadi kan, transportation kan, sampai tak nak jumpa. Oh, aku tak nak lah jumpa makanan tu. Menyampak si Polan. Okey, dia je nak show sebagainya. Contoh lah contoh. Okay. Tak boleh. You kena cover emosi you. Okay, pergi tanya. Berapa transportation, macam mana makan. Okay, selesaikan yang tu dulu. Lepas tu kalau tuan-tuan nak pasang balik dah habis event, terpulang lah. Tapi dalam Islam yang 3 hari apa tu, tuan-tuan faham lah kan. So kita dalam sana tugas dan tanggungjawab kita. Okay, bagi objektif kita. Alright. So penting juga job scope. Dalam meeting yang pertama tu, bila tuan-tuan dan perempuan dah lantik JK, lagi bagus kalau tuan-tuan ketua itu menerangkan job scope untuk setiap department. Okay, ataupun you dah ada black and white dalam slide you tulis. Okay, bahagian makanan dia kena cerita, kena buat apa. Okay, setiap peranan dia apa. Bahagian transportation peranan apa, supaya semua orang clear. Okay. Lagi bagus kalau tuan-tuan dan perempuan print bagi kepada head department, dia simpan supaya dia buat pendokumentasian. Dalam perusahaan saya tekankan kepada pelajar saya, pendokumentasian sangat-sangat penting. Bahagian keuangan. Okay, you tak boleh tinggal satu pun resit. You tak boleh tinggal satu pun resit. Dapat resit state and you simpan resit. Pendokumentasian. Dalam penganjuran, pendokumentasian sangat-sangat penting. Okay. Ini juga saya tekankan. Alright. Okay. Seterusnya. Still lagi dekat peringkat yang keempat. Okay. Staf dan sukarelawan. Okay. Sekarang berlangsung sukma di Kuala Lumpur. Okay. Yang hampir kurang 800 sukarelawan. Okay, untuk menjayakan program Sukma Islam di Kuala Lumpur. Okay, apakah gelaran diberi kepada kawan kita yang terbang ataupun tengah memainkan peranan mereka di Kuala Lumpur tu? Ada sesiapa? Bahaya ni. Okay, gelaran yang diberikan soalan tu. Jom dah. Okay, untuk soalan tu nanti. Okay, untuk makluman kawan Lumpur, gelaran yang diberikan kepada sukarelawan ini adalah Satria. Okey, diberikan gelaran. Tuan-tuan dan puan kena, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan pun tahu betapa pentingnya sukarelawan ni bagi masa yang sangat besar seperti dan sebagainya. Sebab mereka inilah dalam belakang yang membantu dan menggerakkan bagi menjayakan temasya-temasya yang besar ni. Tanpa mereka, okey, percayalah saya, ada lompong, ada kecacatan dalam mengendalikan sukma itu. Sebab itulah ini sangat-sangat penting. Mereka ni tak nak lebih pun, cukup sekadar kita berikan mereka baju,
kopi, cenderahati yang sepatutnya. Sediakan makan, insyaAllah membantu kita dengan baik mungkin. Satria berjuang sekarang ni di Kuala Lumpur. Lebih kurang 800. Okey, sama juga. Okay. Kalau kita ambil pelajar praktikal pun, mereka adalah karyawan yang membantu kita untuk menjayakan program. Kita harus appreciate mereka. Bukan dengan pakaian ataupun material. Dan kata-kata juga sangat penting. Jangan kita dengar mereka. Sebab ini salah satu aspek yang penting dalam pengurusan. Okey, bila kita dah minta bantuan, kita appreciate mereka. Okey, kita bagi komplimen kepada mereka. Bagus, awak je bagus hari ini. Okey, sebelum mereka habis dia untuk hari pertama, contoh, okey, mereka dah selesaikan pertama mereka. Why not kita datang jumpa, cakap, okey, terima kasih atas anda untuk hari ini. Okey, satu perjalanan yang sabar tetapi anda dengan habis baik. Well done. Okey, balik rehat, esok kita teruskan atau sambung untuk hari kedua. Okey, ini penting tuan-tuan dan puan. Okey, sukarelawan. Alright, ini kita kena tahulah Kita juga kena tahu apakah peranan sukarelawan ni. Ada sukarelawan yang membuat keputusan. Dia akan dengar arahan daripada orang atasan apa patutnya mereka lakukan. Berlakunya sesuatu dan mereka boleh membuat keputusan akan melaporkan kepada orang sepatutnya. Tetapi kalau bab benda-benda yang kecil dan mereka sendiri boleh buat keputusan, mereka boleh membuat keputusan. Tak ada. Okey? Alright. Itu adalah sukarelawan. Okey? Sukarelawan ini pun tuan-tuan dan puan kena tahu bagi sukan sukma, dia ada di pakar. Siapakah yang akan menguruskan. Okey, sukarelawan ini akan mengetuai ataupun akan bahagian transportation. Negara ada buat khusus untuk sukarelawan ini. Okey, kita buat by part. Okey, bahagian makanan dahulu. Okey, mana sukarelawan dia makanan, dia akan kumpul, dia akan bagi satu talk berkaitan dengan makanan. Okey, dia panggil pula pengangkutan. Okey, dia akan bagi talk untuk pengangkutan dan seterusnya. Okey. Okey, staff. Untuk staff, pengurus acara perlu bekerjasama staff di bawahnya untuk menggerakkan tugasan. Betul lah. Okey. Ketua, dia harus bergerak bersama dengan subordinate dia. Dia. Okey. Selalunya bos ini dia akan mengerti. Bos ini dia akan mengetahui apakah yang berlaku dalam department. Bila tanya dekat awak punya pengurus acara, macam mana dengan transportation, awak tak jawab, susah. Okay, so you as a pengurus acara kena tahu apa yang berlaku dalam department you. Makanan apa yang dia order, makanan itu akan sampai sebagainya, supaya bila dia tanya, you tahu untuk jawab. Okay, itu yang paling penting. Alright, ini adalah peranan sukarelawan, saya skip. Okay, nanti tuan-tuan dan puan boleh baca. Seterusnya kita pergi peringkat yang kelima, iaitu memastikan kesempurnaan perancangan acara dan raptai. Okay, bila kita dah merancang, kita kena buat, kita dah siapan kita dah laksanakan. Okay, tinggal masanya untuk kita memastikan segala perancangan itu berada di landasan. Okay, dan itulah pentingnya rehearsal ataupun raptai. Kita kena buat sebelum hari kejadian. At least 2 hari sebelum, 3 hari sebelum. Kalau event-event kecil, esok event, hari ni kita boleh buat raptai lagi. Tak ada masalah. But, ataupun tamasya sukan yang besar, kita kena ada bukan setakat 1 kali sahaja. Mungkin kita melibatkan 2-3 kali rehearsal. Okay, kita kena ingat setiap kita rehearsal, tak semestinya semua terlibatkan hadir. Okay, sebab tu kita ada 2-3 kali kita bagi big. Alright. Okay. Raptai perlu dilakukan terlebih dahulu untuk melihat kesempurnaan mengikut yang dirancang dan memastikan tiada masalah berlaku. Contohlah waktu raptai kita
buat opening ni contoh. Okey, ada gimmick penggunaan, okey, ataupun gimmick perasmian. Contoh, you nak ketuk ais, yang ais tu ada scroll. Ini pengalaman saya, saya cerita pasal pengalaman. Okey, waktu tu belajarlah conduct event kan. Okey, apa kita nak buat untuk perasmian ni? Tu tim saya lah, tim saya bahagian lain lah untuk perasmian ni. Apa kita nak buat kelainan untuk perasmian kita ni bincang-bincang, dia came out with letak scroll ucapan perasmian tu dalam ais. Okey, dia orang pun berialah buat scroll tu, lepas tu pergi masukkan, bekukan. And hari kejadian kita dah bekukan dia kan. Takkanlah kita ketuk lepas tu nanti kita nak buat benda. So kita orang fikir macam ni. Tak apa, jadi punya ni. Kita ketuk nanti, terbuka, pecah, ambil. Tapi lain yang jadi tuan-tuan dan perempuan. Lain tuan-tuan perempuan pun boleh tahu apa yang jadi kan. So sebab itulah rehearsal itu penting. Sebaiklah orang yang merasa itu orang yang sporting. Dapat IP yang ialah setiap orang dia diri. Dapat yang sporting, alhamdulillah. Dapat yang orang jadi partikular kan. Agak legit apa sebagainya. Itu Allah. Raptai itu perlu dilaksanakan even penyempurnaan ataupun perasmian tu. Kalau tuan-tuan pernah pun waktu raptai itulah tuan-tuan cuba. Walaupun tak ada VIP. Tuan-tuan sendiri yang cuba. Sama ada panah tu boleh betul-betul kena sasaran ataupun tak. Kena. Bila tak menjadi, sebab tu kita boleh selesaikan ataupun cari alternatif bagaimana harus diselesaikan. Alright. Lihat dan amati perancangan terakhir mengikut senarai semak dengan teliti. Jangan ada yang left out. Okay. Membuat sentuhan, menyediakan pelan kecemasan dan prosedur kecemasan. Membuat latihan raptai, beberapa arah latihan. Okay. Benda-benda yang sepatutnya kita laksanakan lah sebelum hari kejadian. Okay. Cuma satu concern saya tuan-tuan. Bila tuan-tuan buat melibatkan pelajar sekolah yang tahun 7 tahun yang ke bawah, tuan dan perempuan haruslah sediakan konsen. Okey. Saya waktu belajar juga. Ni waktu belajar. Dah belajar. Kami mengurus satu event iaitu Sukan Nikah melibatkan pelajar sekolah. Okey, melibatkan pelajar sekolah. Apa yang jadi tuan-tuan dan perempuan, kita fikirkan sukan nikah tu hanyalah sukan nikah. Mendapatkan kecederaan. Tapi setiap perempuan, apa yang aku waktu sukan nikah itu dilangsungkan, ada seorang pelajar, bukan ada di antara, ada seorang pelajar yang tangannya patah. Of course, ibu bapa pelajar tersebut menyalah penganjur lah. Kami lah pelajar sains sukan waktu tu. Okey? Kami belajar daripada kesilapan. Sebab kita ada concern form mengatakan apa-apa berlaku kepada tersebut adalah tanggungjawab. Wa'imah tuan-tuan dan perempuan buat kepada orang yang dah dewasa pun. Nak buat larian 20 km dan sebagainya. Kita sediakan form tu ke persetujui. Supaya apa-apa berlaku atas tanggungan mereka lah. Alright? Okay. Ini adalah sewaktu kejadian. Pastikan pembukaan yang sangat baik. Kalau ada opening, kena buat opening. Pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Apa yang sepatutnya disediakan. Ini adalah kejadian. Dalam menguruskan acara, kita ingat 3 benda ni. Okay? Before, during dan after. Sebab tu D-Day, during. Okay, 3 perkara. Before, apa-apa perlu kita sediakan sebelum hari kejadian, kita kena sediakan. Okay. Apa yang patut kita pastikan berjalan dengan lancar juga harus kita kena pastikan semua berjalan dengan lancar. Dan after ini, apabila dah event itu habis. Yang saya kata tadi lah, kena buat postmortem, nilai, evaluation dan sebagainya. Alright? Okay. Tuan-tuan perempuan, saya takut. 3:30. 3:30. Okey, ada 1 jam.
Tuan-tuan ambil take 5 ke? Okey, kalau pagi. Pagi. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan perempuan silakan sebab amalan saya kelas bila 1 jam tu seorang dah buang awal. Okey, semua orang dah tak kelas dah. Okey, saya minta tuan-tuan dan perempuan rehat, tarik nafas. Kepada siapa nak pergi toilet, silakan, tak ada masalah. Yang atas talian pun boleh boleh minum air dan sebagainya. Doktor dah lama kat sini? Doktor dah lama dekat sini? Ya, tak, saya di Putrajaya. Oh, Putrajaya. Oh, memang datang untuk, okey. Ada 4 orang lah tadi kan. Oh, Putrajaya. okey. Bila sampainya? Semalam. So, maksudnya akan menyertai football esok dan juga hari Khamis? Oh, tak balik lah. Memang menghidap di sini dia ada? Oh, okey. Sebab tak pernah masuk ke Politeknik sebelum ni. So, tak tahulah kan rupanya ada ni. Ya, dia dah jauh. 14 minit je dari sini. Tak jauh pun, dekat je. Tapi yelah jarang ke sini kan. Sebenarnya pertama kali ni kita nak buat support tu sebenarnya. Sebenarnya untuk kompetensi syarat yang MPU tadi dalam tu. So itu yang bagi kita. Okey. Maksudnya mereka ni datang daripada background yang berbeza lah. Ada yang daripada perhotelan, ada yang daripada Yang kita dapat macam minat nak mengajar macam pelajaran umum. Kan? Okey, maksudnya sukan tu adalah salah satu subjek di pelajaran umum lah. Okey. Selalunya? Pada uniform. Okey. Okey, faham. Oh, maksudnya mereka bukan daripada Arau sahajalah. Mereka ni daripada banyak cawangan campur. Ikutkan. Memang kami tak jemput semua tapi TNP problem. Oh, TNP? Apa tu? Travelling. Oh, travelling. Okey. So kekangan travelling kita yang tak dapat pergi tu tak dapat datang. Yang datang ni banyak ramainya daripada Sembilan Utara. Dari utara lah. Oh, okey. I see. Okay. Tapi dekat Politeknik dia memang tak ada fakulti khas fakulti sekan tak ada. Okey. Feedback kan? Okey, oh, silakan. Boleh. Tak ada fakulti tapi ada jabatan. Jabatan ni tak semua politeknik ada. Unit adalah unit. Tahu kan? Dulu puan di UKM fakulti mana? Pendidikan. Dengan Dr. Tajul. Saya punya supervisor. Dia semua bangsa saya. Okey. Dia mesti kreatif. Pasal. Waktu saya tu ada lah. Tapi dia, sekejap saya je 2016 lebih kurang 16. Dr. Nolena kan, Dr. apa lagi seorang yang nama doktor tu? Alah, lupa dah. Baru ni jumpa Prof Zaini. Okey. Betul-betul comel dia. Betul. Ada seorang tu doktor apa nama je lupa dah. Lelaki. Lepas saya degree pun di UKM. Oh, okey. Memang ada sukan tapi dia sikit lah. Doktor ni tak kenal sangat. Encik Idol ni memang pasti dia belum lagi doktor pun. Oh. Tahu dah lama kot kan, lama kan. Masa dia sekolah master lah. Okey. Macam senang kan? Sangat je sempoi sangat sempoi saya. Kalau kelas dengan dia pun je. Sangat sempoi. Jadi kalau kita tak cari dia tak ada lah. Betul. Kan? Lepas tu dia punya ni tengok dia dengan gelas, dengan air kopi Tajul kan. Dia macam dia bukan kulit depan
bilik tu. Ah, Letak dekat atas kakak dia. aduh. Ya, janganlah. Seronok juga kan. Pergi UKM, okey. Yelah, UKM dengan cara dia kan. UiTM dengan cara dia. Seronok lah, seronok lah. Masa diploma ke di UiTM? Ya, diploma saya di UiTM. Ya, dia pensyarah saya lah sebelum ni. Dia anak didik dia nak. Ya, di sini. Ha. Macam mana? Ya, betul. Itulah cakap. Sekarang dah jadi rakan kerja lah. Hujan lebat. Itulah. Sekarang hujan. Memang selalu ke utara lah. Ya, Hari Senin baru balik minggu pun. ada. Ahad tu program APM. Okey. Tautihan belajar. Itu pun Lepas tu terus ke sini. baik. Oh, penat lah. Oh, kehadiran. Dia orang pun dah mengendalikan event benda ni. Cuma kita nak buat ni je lah. Okay. Oh. Oh, yes. Macam pagi tadi Dr. Fikri dia lebih kepada kepimpinan lah kan, kepimpinan komunikasi kan. Lulusan tu lah. Asas. Dia masuk kembali ke Malaysia. Okay. Macam Puan dari mana? Puan dari mana? Dari sini ataupun macam Politeknik Senarai Kulim. Oh, Kulim. Bermalam di sini ataupun ulang alik? Sudah sini ya. Kulim jauh kau kan. Ikut ni ada juga daripada Kulim daripada satu juga lah. Dia dah dapat sasaran dia satu Malaysia. Satu Malaysia. Yang dia tahu TNT tak ada. Itulah tu doktor tu cakap tadi TNT travel tu kan. Sayang lah sebab benda-benda ni untuk kompetensi juga. Betul. Pokoknya di sini ni kalau kata pergi dia percuma tahu lah. Betul. Bukan selalu benda-benda macam ni. Ini lagi masih rap kan. Khusus pengurusan kalau berminat. Macam ada kalau nak join boleh. Tapi benda ni benda yang sama juga. Dia kalau kata macam ni bayaran ni macam ni. Saya kisah pun. Bukan sebab kalau kata macam semua kerja dia cepat duit tu kita orang tak mampu bayar. Dia bagi saya lah yang bayaran tu cerita lain. Yang penting saya available waktu tu. Kan. And then kalau masyarakat tempat tu jauh, kalau pihak pengajar boleh sediakan tempat, itu pun dah memadai bagi saya lah. And then ada lantikan kan. Itu yang saya. Ada yang fakulti sukan pun macam ni? Tak. Untuk UiTM kita ada 5 kampus saja yang ada fakulti sains sukan. Ada di Perlis, Shah Alam, Sarawak, Negeri Sembilan dengan Pahang. Dia tak semua kampus ada. Ini saja. Orangnya Sinilah. UiTM Mata Bau. Oh, UiTM dekat Kulim tu. Betul lah. Dekat. Kalau kata ada juga yang fakulti sukan boleh lah. Tak ada. Tak ada. Memang
Tara arah orang. Kita selalu menerima pelajar-pelajar IITM. Okey. Empat orang. Ada daripada Arau? Ada daripada Arau tak? UiTM Arau? Ada. Antaranya saya uruskan. Saya juga yang menguruskan pelajar pagilah sebab student ramai. Kulim Kulim mungkin bawa Masyira. Saya Rasa bicara yang nanti dia bagi Masyira. mana satu. Faizah. Yang impian tahun lepas jadi email kan. Oh, tahun lepas. Pelajar degree ke diploma? Tanpa degree tahun lepas. Kalau degree Puan Masyira. Diploma ada, degree pun ada. Plus 10 ni. Bulan 10 ni betul? Yang start bulan 10 ni pelajar diploma kan? Jadi Saya ingat. Oh, ya ke? dia hantar latihan. Yang dia komited dikorang. Kalau misalkan tak ada benda tak ada, okey. So, dia orang kata okey, tengok dapat diploma ke apa. Terima je. Betul-betul. Sebab kat keluar ni pelajar diploma. Sorry. Degree. Diploma pun ada juga. Cuti kan? Sekarang dia orang cuti. Masuk nanti bulan 10 hari bulan 10. Betul. Kami ada belum ada. Kita nak kontak dengan saudara kawan. Sebab dia cari Boleh. dah start program. Boleh. Kalau nak suruh dia orang lapor diri awal, boleh. Tapi kita nak minta pihak yang di sana untuk keluarkan surat untuk mengatakan minta lapor awal. Sebab dia pun akan habis awal juga. Itu je. Boleh. Tak ada masalah. Event yang mereka kena sertai. Dia terlibat konvo tu, dia pun dah satu event dah. Ya. Sebab kepada mereka lah mengendali event ni kan. Satu lah. Boleh. Kalau pihak poli kat sana poli kan. Politeknik Kulim nak minta mereka lapor awal, boleh, tak ada masalah. Cuma keluarkan surat tu, beri kepada orang yang hantar email hari tu untuk untuk pemakluman. So nanti gitu pelajar tu lah, tak ada masalah. Yang minta pelajar praktikal lapor awal. Cumanya kita nak minta kerjasama untuk keluar. Itu je lah. Kan, takut sebab mereka ni contohlah politeknik tadi so untuk staff dekat sana ke ataupun jadi boleh jadi mereka kondak atau sertai itulah. Okay. Alright, dah hadir ke semua? Okey dah? Ni dah 5 minit dah ni. Okay. Alright, kita mulakan sambung. Boleh Pagi? Tak sempat. Okay, pagi? Okay. Esok tuan-tuan dan perempuan berada di tempat saya. Bolehlah gunakan pagi supaya bertenaga balik ya. InsyaAllah. Alright, sekarang kita pergi ke peringkat yang ke-7 iaitu penilaian ataupun maklum malas lah. Maksudnya ini adalah after event kita telah selesai. So apa yang kita perlu ada kat sini, mendapatkan maklum balas daripada peserta, staf, sukarelawan, penonton, lapor dan rekod. Macam kata boleh gunakan pelbagai metod ataupun kaedah. Sama ada tuan-tuan perempuan nak sediakan questionnaire ke pada peserta, feedback, survey dan sebagainya. Bukan survey untuk penilaian terhadap ataupun event yang tuan-tuan buat. Itu satu. Ataupun tuan-tuan boleh tanya secara verbal kepada mereka. Peserta lah. Event ni ada tak apa yang ditambah baik dan sebagainya, kita catat. Tapi kalau nak cantik, kita buat survey, kita print out satu dan mereka jawab, kita ada black and white dan kita boleh buat evaluate lah terhadap kita punya event. Bukan setakat kepada peserta saja, kita juga boleh membuat penilaian berdasarkan apa maklum malas daripada department seperti yang saya cakap tadi. Kalau tadi kakak ni kata ada convocation kan. Selepas base convocation tu, kita kena ada. Kalau tak semua pun head
department tu kena ada wakil bicarakan apakah permasalahan yang dihadapi supaya next convocation ataupun majlis convocation perkara tersebut tak akan ulang. Itu pentingnya postmortem ini diadakan. Okey, biasanya dah habis postmortem kita macam boleh supaya kita ada penambahbaikan. Kalau kita tengok kat sini pun sama juga. Okey, penilaian ni kita buat juga untuk kita pastikan ada tujuan objektif kita set itu tercapai ke tidak ataupun tidak. Okey, seterusnya penambahbaikan. Ini yang saya kata. Okey, dengan penilaian ini tadilah kita akan buat penambahbaikan untuk next event. Kalau bukan event sama pun mungkin kita boleh guna pakai untuk event yang lain lah. Alright, itu adalah postmortem. Alright, kena menyeluruh lah ya. Ini sebab kegagalan saya tak nak sentuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu apakah kesalahan ataupun punca buah event itu dapat dilaksanakan dengan baik ataupun dengan okey, ini saya skip. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah isu, walaupun isu ini lama berlaku pada tahun 1994, tetapi saya nak tuan-tuan dan puan-puan baca. Dan bagi saya, kenapa ini boleh terjadi? Di manakah silapnya? Okey, tuan-tuan boleh nampak tak? Harian 23 September 1998. Okey, Hashim mohon maaf kepada Nadi 98. Pengerusi Eksekutif SUKAM 98 Berhad Jenderal Besar Tan Sri Hashim Muhammad Ali memohon maaf kepada sejumlah besar sukarelawan Nadi 98 yang tidak dibenarkan menyertai perarakan dalam upacara penutup. Okey, bagian Commonwealth ni. Okey, Hashim menjelaskan bahawa pihaknya memutuskan hanya 1,000 sukarelawan boleh mengambil bahagian dalam perarakan itu berbanding 15,000 yang dipersetujui sebelum ini. Okey, pada mulanya kami bersetuju untuk membenarkan 15,000 sukarelawan untuk berarak dalam upacara penutup. Tetapi kami mendapati ia mengambil masa yang agak lama serta ruang yang cukup besar. Okey, tuan-tuan baca dulu bagi habis. Okey, kemudian kita tahu saya tang mana silapnya. Sebab pun tak tahulah saya. Bukan orang utara sebenarnya. Alright. Bukan orang. Miscommunication. Okey, miscommunication. Okey, puan siapa puan nama puan? Aida. Okey, puan Aida kata miscommunication. Yang lain daripada yang lain, di manakah silapnya sebenarnya? Beribu-ribu anggota Nadi 98 memprotes di luar pintu masuk Stadium Nasional Bukit Jalil. Okey, kerana tidak dibenarkan masuk untuk menyertai perarakan upacara penutup Sukan. Ya. Tak ada follow up, komunikasi, tak ada raptai, tak ada site visit. Tak ada WhatsApp, betul? Zaman dulu grup WhatsApp susah nak sampai maklumat. Itu cabaran. Itu cabaran kita mengendalikan event. Betul, saya setuju juga. Zaman sekarang kita boleh convey information dengan mudah kan. Grup WhatsApp boleh call dan sebagainya, ada Telegram dan sebagainya, mudah kan. Tapi masih juga perlu communication walaupun kita ada semua benda tu. Okey, betul. Jawapan tuan semua tu betul. Dan kita tak tahulah gambaran sebenar macam mana. Tapi daripada apa yang kita baca dari sini, apa yang boleh kita simpulkan adalah satu, tak pasti ada raptai tidak, tapi for sure akan ada raptai lah. Okey. Tak yang kongsi. Okey, betul. Jadi dari apa yang kita boleh nampakkan, satu miscommunication. Komunikasi. Sebab dalam penganjuran sukan ini, komunikasi itu sangat penting. Saya ketekankan kepada tuan perempuan, komunikasi itu sangat penting. Sekali lagi, komunikasi itu sangat penting. Kalau tuan-tuan tak pasti berapa kapasiti yang boleh muat untuk stadium tersebut, tuan-puan dan perempuan janji pada sukarelawan. Yes, itu ayat yang
Okey, sebelum kita sesuatu dan kita sure tentang sesuatu, jangan janjikan apa-apa. Okey, supaya sukarela ini tidak harap. Selain pada komunikasi, dengan menjanjikan apa dahulu. Mungkin tuan-tuan boleh kata, kita cuba lihat dulu kapasiti untuk stadium itu berapa yang boleh muat untuk sukarela. Okey, dengan cara komunikasi tu. Ayat yang digunakan juga haruslah yang bersesuaian. Bukannya, okey, saya janji kepada semua sukarelawan anda semua 15 memasuki stadium dalam penutupan itu. Nampak tak? Okay? The way awak bercakap, ayat yang awak gunakan kepada mereka, teruslah sesuaian. Right? Kalau kita tengok sini, itulah salah satu faktor apa. Okay, komunikasi kerana maklumat itu tidak sampai kepada beberapa peserta. Beberapa orang tu tak bulan. Berapa ramai yang tak dapat maklumat yang sebut. Tuan-tuan dan perempuan, baik mana pun kita merancang sesebuah event, pasti akan ada masalah. Sama ada besar ataupun pasti ada. Sebab tu kita cuba predict apa yang bakal berlaku, apa risiko yang bakal berlaku pada event kita. Dan kita cuba penyelesaian dan kita cuba minimize risiko-risiko tersebut. Kompetensi dan sebagainya. Itulah dia ya. Alright. Kita dah habis untuk penganjuran sukan. Sekarang kita akan masuk sistem pertandingan sukan. Saya ramai orang ni tuan perempuan dah tahu dah tentang pertandingan. Okay, so ini adalah pengenalan untuk sistem pertandingan. Okay, so sebab organisasi menganjurkan sesuatu kejohanan sukan dalam bersedia daripada semua aspek, of course lah rancangan, dua sebagainya kena sediakan. Okay, struktur pentadbiran ini tuan-tuan dan perempuan boleh baca sendirilah. Okay, sistem pertandingan sukan. Ini pun tuan-tuan dan perempuan tahu sebenarnya kita buat revision sajalah. Kita ada acara berpasukan. Contohnya kita ada rugby, badminton, bola, baling, bola, sepak. Apa-apa sahaja yang melibatkan lebih daripada satu atlet berpasukan. Okey, kemudian kita ada acara individu. Contoh golf, renang, tenis, badminton yang individu. Okey, yang mana hanya seorang sahaja itu adalah individu. Okey, kategori kelas ini tuan-tuan dan perempuan contohnya apa? Silat. Dia ada kelas-kelas tersendiri. A wanita tanding 45. Okey, wanita tanding B berapa berat dia? Kita punya kelas-kelas tentu. Okey, and then pelbagai acara macam olahraga kita ada 100 meter, 200 meter, 300 meter. Kalau renang tu bukan 50 meter merama dan dia ada banyak dia punya event-event lain. Okey, itu adalah sistem jenis-jenis acara lah. Sekarang kita pergi jenis-jenis sistem pertandingan sukan. Apa yang sini kita ada sistem penyingkiran ataupun kita kena sebagai elimination, and then kita ada sistem penyingkiran tunggal, single elimination. Kita ada juga sistem penyingkiran 7 peserta bilangan ganjil. Okey, sistem penyingkiran berganda, double elimination, dan kita ada liga semua orang sistem markah dan juga sistem masa ada yang lain-lain nanti tuan-tuan boleh carilah. Ini antara yang lalu yang diguna pakai. Okey, sempat okey, sempat. Okey, untuk sistem penyingkiran ataupun elimination, apa itu sistem penyingkiran? Okey, digunakan untuk penganjuran kejohanan seperti berikut di mana kalau kanan kita tu masa je okey, peserta pula so kita boleh gunakan sistem penyingkiran ataupun elimination. Okey, ataupun tempat atau gelanggang pertandingan terhad. Okey, ataupun jumlah penyertaan terlalu besar yang saya katakan. Okey, kalau jumlah penyertaan terlampau banyak, you punya kejohanan satu hari contoh, so sesuai untuk kita gunakan sistem penyingkiran ataupun elimination.
Alright. So, ini adalah penyingkiran tunggal. Okay, juga dikenali sebagai continuous elimination tournament. Peserta ataupun individu ataupun berpasukan akan terus tersingkir. Okay. Awal sekali, you kalah. No more. Kalah matilah. You tak akan pergi game lagi. Okay, you kalah. Lawan orang lain. You kalah. Once you kalah. Itu elimination tunggal. Okey, penyingkiran tunggal. Okey, form ini mudah difahami, memberi peluang kepada lebih ramai peserta untuk menyertai pertandingan. Ya, betul kan? Ramai peserta boleh tapi tak puas. You main sekali kalah habis. Kan? Sayanglah, tukar undang-undang macam mana tu? Liga semua kita tengok cuaca tak boleh. Ini kan betul kita tak payah buat super akhir. Itu atas dia semua, yes. Okay, itu atas persetujuan semua. Alright, kalau kita tak ada kalau kita ada kekangan facilities, then kita boleh gunakan penyingkiran tunggal ini. Okay, seterusnya adalah sistem penyingkiran. Sama juga, ini kelemahan dia. Okay, setiap peserta hanya berpeluang bertanding sekali atau lah. Okay, you kalah habis. Okey, separuh daripada peserta telah pun tersingkir pada pusingan pertama kejohanan, penggunaan fasiliti tidak secara maksimum. Ini kelemahan untuk sistem ni yang you boleh bacalah dan you boleh mudah fahami. Okey, ini untuk sistem penyingkiran 7 peserta ataupun bilangan ganjil. Contoh kalau 7, 9, 11. Okey, you boleh guna yang inilah sebab akan ada satu bye. Bye-nya di bawah. Selalunya first seeded akan dapat bye lah. Okey, first seeded tu maksudnya kalau yang sama, dia dapat nombor 1. So, dia akan dapat bye lah. Okay, ini adalah sistem penyingkiran berganda ataupun double elimination tournament. Kalau yang continuous elimination tu, lawan tu out, tak boleh lawan dah. Ni you ada peluang yang kedua. Okay, you akan pergi ke bracket lah. Bracket loser tu, you menang. InsyaAllah jumpa balik pemenang untuk yang bracket yang pertama tadi. Orang. Okey, ini adalah sistem double elimination tournament. Okey, peserta mempunyai peluang untuk bertanding sekurang-kurangnya sebanyak 2 kali. Kalau dalam bracket loser pun awak kalah, maksudnya habislah awak punya perjuangan. Itu saja. Tapi kalau dalam menang, you boleh pergi seterusnya dan seterusnya. Alright. So, pemenang mutlak boleh diperolehi secara adil, tidak memerlukan pemilihan atau saringan awal pertandingan. Ini tuan-tuan dan perempuan boleh bacalah. Alright. Kelemahan dia melibatkan jumlah perlawanan yang banyak sebab kita dah ada bracket tu tadi kan. And then, penggunaan kemudahan sukan yang secara tak maksimum, ini pun tuan-tuan dan perempuan boleh bacalah. Nanti saya akan tinggalkan ini untuk tuan-tuan dan perempuan. Ini adalah contoh sistem penyingkiran berganda double elimination tournament. Kalau bawah ini adalah bracket loser. Yang atas yang first tadilah. Okey, kalau katalah B ni kalah lawan A, so automatic B akan ke bawah. Okey, akan jumpa dengan orang yang kalah yang seterusnya. Okey, ada setengah orang cara dia lain. Dia bawa ke belah sini. Okey, apa-apa pun bergantunglah kepada tuan-tuan dan perempuan, asalkan tuan-tuan dan perempuan tahu macam mana fungsinya double elimination tournament ini. Okey, ini adalah sistem liga. Saya akan bercerita, tuan-tuan dan perempuan tahu berkaitan dengan sistem. Ada yang tak tahu ke sistem liga? Tahu kan? Oh, tak tahu sistem liga? Tak tengok bola lah tu. Okey? Okey, tak apa. Jangan risau tuan-tuan. So, ini adalah liga normal, mempunyai kelebihan dari aspek peserta yang menjuarai Oh, okey. Suara ada tak? Oh, alah, diorang tak dengar Oh. Saya bergerak.